Saya kata kalau suami itu buat nikah betul, halal dia menikah isteri yang kedua, kenapa nak dipanggil penyondol? Bila saya kata macam tu, saya pun dituduh penyondol. Kazim penyondol kata dia. Astaghfirullahalazim. Padahal saya tegur, jangan kita ni benci kepada menikah dua sampai kita marah pada hukum Tuhan. Bila dia menikah, dia menyusahkan yang banyak pihak. Kalau gitu tak payah kahwin, seorang cukup. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, seorang cukup. Yang seorang ni pun tak bahagia dengan kau nak tambah lagi. Kalau kau buat juga, ini salah. Yang banyak orang perempuan duk bantah pada suami ni pasal apa? Suami menikah lain. Dan bantahnya pula gila-gila punya bantah. Yang ni tuan-tuan boleh duk tengok di media sosial ni, sebulan dua ni. Sebulan dua ni tuan-tuan tengok. Hak mana kita duk baca dalam kitab ni. Dia saman sana, dia saman sini, dia buat nu, dia buat ni. Hak suami ni tak boleh kata apa, duk nganga. Orang buka hentam dia. Tu yang saya sebut dalam surat khabar baru ni. Saya kata kalau suami tu buat nikah betul, halal dia menikah isteri yang kedua, kenapa nak dipanggil penyondol? Keluarlah surat khabar baru ni, dah kecoh dalam TikTok. Ustaz Kazim kata jangan panggil penyondol. Kalau mereka menikah elok-elok, bukannya mereka buat jahat, mereka menikah elok, kenapa panggil penyondol? Bila saya kata macam tu, saya pun dituduh penyondol. Kazim penyondol kata dia. Astaghfirullahalazim. Padahal saya tegur, jangan kita ni benci kepada menikah dua sampai kita marah pada hukum Tuhan. Di sini timbul suatu isu. Suami kahwin lain, suami kahwin lagi seorang, isteri bantah, isteri tak setuju. Apa hukumnya Ustaz? Baik. Yang pertama, apa sebab isteri bantah? Kak Leha, pasal apa yang Kak Leha marah sangat ni? Ustaz, ya, Kak Leha bukan tak setuju pada perintah Allah. Kak Leha bukan tak setuju pada hukum Islam. Bila Islam membenarkan kahwin seorang, dua orang, tiga atau empat, Kak Leha tak pernah bantah. Habis tu yang Kak Leha bantah, abang dia menikah lagi ni pasal apa? Pasal dia tak mampu Ustaz. Sepanjang kami menikah, dia tak pernah belanja saya, dia tak payah bagi nafkah, dia tak peduli tentang nafkah anak-anak, dia tak ambil kisah beras ada ke, gas ada ke, ayak bayar ke bil. Dia tak pernah tanya saya. Dia bagi Kak Leha 500, cukup tak cukup tu Kak Leha punya pasal. Jadi Kak Leha takut bila dia menikah lagi seorang, hak nombor dua tu pula dia buat zalim. Dengan Kak Leha ni lama dah dia zalim, sehari dia menikah dengan anak orang, dia buat zalim pula. Yang tu yang Kak Leha tak setuju. Kalau tak setuju jenis tu, taklah sampai membawa yang kita duk baca ni. Sebab dia bukan tak setuju pada hukum, dia tak setuju pada batang tubuh si suami tu. Maka tuan-tuan, hukum perkahwinan lebih daripada seorang ni ulama-ulama duk bahas. Asal hukumnya adalah harus, tapi ada syarat dia. Kenapa awak nak kahwin lain? Kenapa? Saya nak anak Ustaz. Isteri saya yang pertama tak boleh beranak. Dia dah 3 kali dah buang sis. Nak beranak lagu mana? Oi, banyak kali yang buang. Dengan rahim dia buang sekali Ustaz. Saya baru 34, saya nak anak Ustaz. Saya nak anak, saya ada harta, saya nak anak saya mewarisi harta saya. Tapi dia tak boleh memberikan anak pada saya. Sebab tu saya nak menikah lain. Kita tanya dia pula, hak nikah nombor 2 ni confirm dapat anak ke? Tu saya tanyalah, hak nombor 1 pun kita tak confirm, hak nombor 2 pun Allah tentukan.
Kenapa yang dibagi menikah dua ni? Untuk mengelakkan zina dan maksiat. Yalah, ada di isteri di rumah Ustaz. Ada, tapi hak jahat di luar ramai. Hak dia nampak, hak di luar tu, oh, kacau. Ada suami jadi nurse di negara Arab, setahun 2 kali dia balik. Hak isteri di suami di Malaysia ni macam mana? Sewa pula sebelah asrama nurse di Malaysia. Hak isteri dia bernurse tapi tak boleh tengok. Yang ketiga, saya ni mulut jahat. Satu hari pi kenuri. Saya pi kenuri, orang kahwin, orang tua dalam 40-an kahwin. Suami orang kahwin. Saya pi baik dengan laki dia, baik dengan isteri dia. Saya pi makan-makan nasi, isteri dia mai. Kok hebat no, pi minum madu kat suami kak. Tak larat layan dia. Rambut tak pernah kering. Tak pernah faham, tak faham sudah. Biar dia hak nombor 2 pula, kita tak larat dah. Sebab ada laki-laki hak jenis kederak macam tu. Kalaulah Islam tak bagi menikah lagi seorang, isteri hak pertama ni masuk hospital. Yang keempat, yang harus ni pasal apa? Pasal isteri tu nusyus. Isteri lawan dia, tak hormat dia, isteri jahat dengan dia, maka dia menikah lagi satu. Yang kelima, pasal apa yang dibenarkan? Untuk membanyakkan zuriat, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya tuan-tuan, jatuh kepada sunat lah tadi. Jatuh. Kalau dia ada benda macam ni, kalau gitu pilih kahwin. Yang ketiga, dia jatuh pada haram. Kalau perkahwinan poligami tadi membawa kerosakan, menzalimkan kepada orang, dia tak mampu, duit tak cukup, apa pun susah, bila dia menikah dia menyusahkan yang banyak pihak. Kalau gitu tak payah kahwin, seorang cukup. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, seorang cukup. Yang seorang ni pun tak bahagia dengan kau nak tambah lagi. Kalau kau buat juga, ini salah. Asas kepada hukumnya adalah harus. Kemudian dia bertukar mengikut kepada situasi. Ini berlaku bukan untuk poligami saja. Yang menikah seorang tu pun, kalau ikutkan yang menikah seorang buat zalim lagi banyak daripada yang buat zalim nikah ramai. Sebab yang menikah ramai jarang-jarang, yang menikah seorang ni ramai. Tuan-tuan boleh tengok berapa ramai hak menikah seorang pukul isteri. Berapa banyak yang menikah seorang tak bagi nafkah. Berapa banyak yang menikah seorang zalim. Adakah kita nak anti menikah? Saya tanya pada satu orang yang tak setuju menikah dua, Presiden Persatuan tak setuju. Saya tanya, kak pasal apa yang kak tak setuju poligami ni? Dia kata zalim, pukul lah, tak bagi nafkah lah apa semua. Sebab tu kami bantah Ustaz. Saya kata, akak buat tak kajian? Suami yang menikah seorang tak bagi nafkah lagi ramai daripada hak tak bagi nafkah menikah dua. Kenapa kak tak bantah menikah? Pilah bantah. Kalau betul nak jadi hero pada orang perempuan, tak boleh lagu tu. Tak boleh lagu tu pasal apa pula? Tadi hang kata haram nikah dua pasal buat zalim. Kenapa tak haramkan menikah seorang? Sama. Jadi janganlah kelakuan seseorang menjadikan hukum kau menolak hukum. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.